Okay, kepada yang baru masuk, anda boleh mute anda punya mic. Siapa nak open kamera dipersilakan, tapi tak diwajibkan lah. Sebab nanti kita akan jumpa juga face to face. Tapi kalau boleh, kalau ada soalan ataupun saya tanya minta respon, saya minta anda komen kat ruangan chat. Okay, 54 orang masih menunggu lagi. Okay, kita masih menunggu lagi, beberapa lagi ada yang tak masuk lagi ni. Kuat sikit boleh tak? Saya dah cakap kuat ni, mungkin telefon Edah Ulam Raja yang perlahan. Sebab yang lain kata loud and clear. Okay, mungkin boleh pakai earphone. Okay, ada 2 orang kata tak jelas. Yang lain macam mana? Mungkin speaker masing-masing. Okay, pakai earphone kalau boleh, ataupun pakai headphone. Antara 2 lah. Kalau anda berada di luar, outdoor, pakai earphone. Kalau dalam rumah, dalam bilik ke, okay, pakai earphone. Okay, kalau dalam bilik pun saya sarankan pakai earphone. Sekejap saya tukar position mic. Okay. Saya harap lebih jelas sebab position mic saya dah letak depan, betul-betul depan muka ni. Okay. So 58, kita masih menunggu lagi, cukup 60 kita start. Pada yang dah masuk, okay, boleh ready, duduk, cari tempat yang selesa, cari tempat yang anda rasa tak ada gangguan. Okay, kita ada sesi lebih kurang sejam je ni untuk malam ni, untuk saya brief sedikit berkaitan dengan penglibatan tuan-puan ke dalam program Digital Freelance Bootcamp yang bakal tuan-puan datang ke Pulau Pinang pada hari Ahad ini nanti. Okay, jadi sebelum kita mulakan, kita masih menunggu lagi peserta. Tadi dah 58, dah turun pula 57. Kita masih menunggu lagi, cukup 60 orang kita akan start. Selebihnya nanti kami akan kita akan bagi rakaman lah. Jadi saya harap rakaman tu mereka tonton lah. Kalau tak, nanti akan bertalu-talu masuk lagi soalan-soalan di dalam grup WhatsApp. Okay. Okay. Kepada yang kata suara saya kurang jelas tadi, harapnya dah jelas. Boleh cari earphone ataupun headphone pakai. Okay, kita dah ada lagi beberapa orang masuk. InsyaAllah kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Okay. Apa khabar? Saya harap semuanya sihat walafiat. Okay, walaupun berada di tempat yang berbeza-beza, ada yang berada di Semenanjung, ada yang berada di Sabah Sarawak, ada juga yang berada di utara, ada yang berada di selatan, ada juga yang berada di Kuala Lumpur. Jadi semuanya saya harapkan anda semua dalam sihat-sihat lah. Okay, sebab dalam masa beberapa hari lagi anda akan travel jauh ke Pulau Pinang untuk menghadiri ke program Digital Freelance Bootcamp. Jadi sebelum saya nak teruskan dengan sesi taklimat online kita pada malam ni, okay, ini sahaja sesi online yang ada lah. Selebihnya semua nanti anda akan jumpa secara fizikal. Okay. Jadi berapa ramai yang excited nak datang bootcamp pada hujung minggu ni? Boleh komen sikit. Boleh komen. Komen saya. Komen saya kat dalam chat ni, saya nak tengok. Berapa ramai yang excited? Yang tak excited, saya keluarkan nama dia nanti. Okay. Yang excited berapa ramai? Nak tengok sikit. Tak sabar. Okay. Tak sabar nak join bootcamp ke tak sabar nak picit Pasembo? Nak picit nasi kandar ke apa kan? Betulkan niat tuan-puan, sebelum hadir ke bootcamp, nak pergi berjalan saya tak kisah, boleh, nak pergi berjalan boleh, tak ada masalah. Cumanya tetapkan niat, tetapkan niat nak datang ke bootcamp. Saya bagi cadangan sikit lah, siapa yang nak berjalan tu datang awal. Mungkin datang Jumaat ke, duduklah mana-mana hotel murah ke ataupun hotel yang tuan-tuan mampu. Okay. Jumaat datang, Sabtu jalan-jalan, hari Ahad daftar bootcamp. Minggu ni lah, minggu ni. Okay. Jadi kepada yang nak berjalan, bolehlah jalan. Siapa yang nak jalan lepas habis bootcamp pun boleh. Okay, berjalan. Tapi lepas habis bootcamp, kita tak sediakanlah penginapan sampai hari
Ahad 18 hari bulan sahaja. Okey. Okey, Alhamdulillah ramai dah komen. Tak sabar nak cari. Okey. Tak sabar nak join bootcamp. Okey. Jadi insyaAllah pada malam ni anda akan bersama dengan saya lebih kurang 1 jam. Kita ada sesi soal jawab dan juga sesi isi borang. Selain cerita sesi isi borang secara online. Okey, di mana semua orang saya akan minta nanti bagi kerjasama untuk isi borang. So isi borang ni nanti semua orang wajib gunakan handphone ataupun gunakan laptop untuk isi menggunakan email yang tuan-puan daftar ke dalam program. Okey, menggunakan email yang tuan-puan daftar. Kepada yang tak isi borang pada malam ni, okey, maksudnya dia tak datanglah sesi taklimat malam ni. Kepada yang tak isi borang, saya boleh assume dia tak datang sesi taklimat. Jadi insya-Allah kepada yang dapat isi borang tu saya akan bagi hujung taklimat nanti. Saya akan post kat dalam chat di mana saya nak tuan-puan isi borang tersebut, isikan semua maklumat yang perlu dalam borang tersebut. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan dibantukan dengan slide saya dan saya ada beberapa orang lagi trainer yang bersama dengan saya pada malam ni. Selain daripada saya ada juga, kalau tuan-puan tengok kat list nama tu, kita ada Encik Yami Rosli kita, lepas tu kita ada Encik siapa lagi trainer? Najibah ada kat dalam ni. Coach Najibah kita ada. Saya nampak tadi. Coach Zulkifli kita pun ada. Kalau tengok nama-nama mereka ni semua adalah trainer lah. Mereka akan menjadi bersama dengan anda nanti. Tak kenal tak apa, nanti anda akan nampak. Kita ada Coach Haziq Jafari pun ada. Coach Syahril ada ke? Coach Syahril ada di sini. Kalau Coach Syahril ada, Coach Syahril pun ada sekali. Ya mungkin tuan-puan kenal Coach Syahril ke, mungkin kenal trainer-trainer lain. Nanti kita akan berjumpa di bootcamp nanti. InsyaAllah di bawah program Digital Freelance Bootcamp ni, kita ada 16 orang trainer yang akan terlibat dan 16 orang tu akan berada di bootcamp nanti sepanjang seminggu nanti. Tapi tak semua trainer yang akan berada selama 7 hari lah, akan ada trainer yang akan bersilih ganti. Jadi tuan-puan akan menyaksikan 16 orang trainer-trainer yang hebat di dalam program Glow ni. Mereka bukan juga trainer, mereka juga merupakan seorang freelancer yang akan bersama dengan tuan-puan untuk belajar tentang apakah itu digital freelance. Okey? Baik. Saya ada slide nak share. Jadi insya-Allah daripada slide ini kita akan dapat sikit sebanyaklah apa yang tuan-puan perlu tahu. Okey. Ya Okey. Okey, baiklah. Jadi, Digital Freelance Bootcamp 2022 untuk pengetahuan, tahun ini pertama kalinya sulungnya, ini program sulung pertama kalinya diadakan Digital Freelance Bootcamp di bawah program di bawah MDEC. Tapi pada tahun ini kita bukan bergerak sendiri, kita bekerjasama dengan Majlis Alumni Universiti Awam, iaitu Malumni. Mereka mempromosikan program ini kepada semua alumni Universiti Awam yang lain. Sebab itu ada di kalangan tuan-puan yang isi dekat mana datang hasil daripada mana tuan-puan graduat dan sebagainya, semua kita ada minta detail kat dalam borang semasa nak isi. Jadi itulah sebabnya kita nak tahu, sebabkan kita nak tahu database tuan-puan ni datang daripada Universiti Awam yang mana. Jadi insya-Allah bootcamp pada hujung minggu ni bermula pada 11 September sesi pendaftaran sehinggalah 18 September sesi closing ataupun kita punya majlis perasmian penutupan. Okey, baiklah. Jadi untuk malam ni saya akan bersama dengan tuan-puan. First saya nak go through sedikit apa yang tuan-puan dah dengar dalam taklimat berkaitan dengan Digital Freelance Bootcamp sebelum ni. Mungkin ada yang tak pernah dengar secara live saya yang bagi, tapi ada juga yang dah pernah dengar ataupun dah pernah menonton rakaman. Tapi walau bagaimanapun hari ini saya nak ulang sikit, ambil masa sikit untuk saya cerita pada tuan-puan apakah itu program Digital Freelance Bootcamp. Okey, baiklah. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Haziq Hisham. Anda boleh panggil saya Coach Haziq ke atau panggil Haziq pun boleh. Jangan panggil saya Hisham sebab Hisham nama ayah saya. Okey. Jadi saya merupakan Glow Program Manager. Apakah itu program Glow? Okey, Glow adalah Global Online Workforce Program anjuran MDEC. Dan di bawah program Glow lah kita anjurkan Digital Freelance Bootcamp yang bertempat di USM pada hujung minggu ni insya-Allah. Okey. Jadi saya bersama dengan MDEC dah lama dah. Jadi insya-Allah pada tahun ni inilah first time kami buat bootcamp dan inilah first time training secara fizikal di bawah program Glow selepas habis pandemik. Semenjak daripada pandemik hari tu tak pernah lagi ada training online, training fizikal offline, melainkan training pada hujung minggu ni. Okay, jadi untuk pengetahuan tuan-puan,
Semua trainer-trainer ni mereka tak pernah lagi training. Ada pernah dah training fizikal sebelum ni, tapi selepas pandemik tak pernah lagi ada training secara fizikal. Jadi semua trainer yang tuan-puan akan jumpa ni, mereka pun sama macam tuan-puan juga. Mungkin semuanya tak pernah lagi training secara fizikal. Dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan untuk dalam digital freelance bootcamp nanti. Okey. Jadi untuk pengetahuan, saya ceritakan sikit sebanyaklah background saya, siapakah saya sebelum ni. Jadi untuk pengetahuan semua, saya merupakan salah seorang daripada peserta daripada program GLOW, dan saya juga merupakan salah seorang success story dalam program GLOW. Selepas menjadi peserta, saya dipanggil oleh pihak MDEC untuk menjadi salah seorang success story dan juga trainer kepada program GLOW. Saya menjadi trainer lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun. Selepas itu, saya diserap masuk ke dalam MDEC untuk menguruskan program GLOW dan untuk menganjurkan program GLOW di bawah bajet yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi untuk pengetahuan semua, saya pada hari ini, saya bukan sebagai seorang trainer, saya merupakan sebagai seorang pengurus program GLOW. Jadi oleh sebab itulah nanti bila anda jumpa saya di bootcamp di Penang nanti, saya tak boleh ajar lah. Saya boleh kongsi sikit banyak je, tapi yang akan mengajar adalah trainer-trainer kami. Saya merupakan program manager sahaja. Tapi kalau ada sebarang persoalan berkaitan dengan teknikal, berkaitan dengan pendaftaran dan sebagainya, insyaAllah saya boleh bantu. Tapi pada hari ini juga saya nak memperkenalkan, selain daripada saya, kita ada 2 orang bootcamp manager, bootcamp manager secara rasmi, iaitu Coach Yami kita dan juga Coach Warren. Kalau tuan-puan ada dekat dalam grup, saya ada advertisekan nama mereka, iaitu Coach Yami dan Coach Warren. Mereka adalah bootcamp manager di mana segala benda berkaitan dengan bootcamp boleh tanya kepada kedua mereka ni dari segi pendaftaran dan sebagainya. Kalau di kedua mereka tak respon, baru tuan-puan kontak ataupun hubungi saya. Jadi saya last person lah kontak. Jadi kalau boleh kontak dulu Coach Yami ataupun Coach Warren, kedua mereka akan bantu. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, saya nak tanya, apakah yang anda faham dengan program GLOW? Saya nampak ramai nak join bootcamp ni, beria-ria nak minta masuk. Saya nak join bootcamp ni lah, saya nak tahulah bootcamp ni, saya nak masuk 7 hari bootcamp ni. Saya nak tengok respon tuan-puan kat dalam chat. Respon dengan ayat yang begitu ringkas, apakah itu program GLOW? Apakah yang tuan-puan faham tentang program GLOW? Saya bagi masa 1 minit, 2 minit untuk tuan-puan respon. Boleh type kat ruangan chat. Ya betul, Cik Umar Global Online Workforce, betul, itu dia punya nama panjang dia. Apa yang anda faham tentang program GLOW? Belajar apa program GLOW ni? Kenapa nak join? Boleh respon kat ruangan chat. Boleh respon lagi. Saya dah nampak dah ada jawapan keluar. Ni baru 5 je. Boleh komen lagi, saya nak tengok. Kebanyakan jawapan betul, cuma ada jawapan yang salah. Iaitu Edah Ulam Raja jawapan salah. Siapa lagi jawapan salah ni? Umar Al-Jashi pun jawapan salah, bukan ke arah 5G digital konsep. Tak ada kemana. Lepas ni anda akan faham apa itu program GLOW. Tapi saya nak tahu dulu. Boleh komen. Apakah itu program GLOW yang anda faham? Yang lain? Zarin Zaris pun jawapan salah. Latihan bimbingan kepada usahawan. Salah jawapan tu, bukan untuk usahawan. Banyak dah jawapan betul. Boleh tengok apakah program GLOW ni sebenarnya. Okey. Baik, banyak jawapan saya nampak betul. Okey.
Miss Jurairi Miswan. Dia masih tak faham dan proses belajar untuk kenal freelancer digital. Kalau tak faham, maka datang program Glow, insyaAllah boleh faham. Okey. Rimos Kosmetik, salah jawapan, bukan untuk memandaikan digital marketer. Okey. Jadi oleh sebab itulah saya nak panggil tuan-puan semua ke dalam briefing pada malam ni, sebab saya tahu mungkin ada sebahagian besar, bukan sebahagian besar, sebahagian kecil, minta maaf, sebahagian kecil tuan-puan yang tidak faham apakah itu program Glow. Sebab ada yang call saya, yang WhatsApp saya cakap, saya nak belajar program Glow ni untuk apa? Bila saya tanya untuk apa, maka dia tak faham. Jadi bila tak faham, maka datang bootcamp nanti saya risau dia tak dapat apa yang dia nak. Jadi kita khawatir bila anda tak dapat apa yang anda nak, akan jadi tak minatlah nak belajar benda ni sebab tak ada kena dengan apa yang anda nak buat. Okey, jadi kalau anda perasan dekat dalam jawapan tadi, kebanyakan jawapan betul. Cuma nama-nama yang saya sebut tadi, nama-nama yang salah. Jadi kalau tak faham boleh join ke? Boleh, tak ada masalah. Lepas tu saya nak bagi sikit sebanyak briefing pada malam ni sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab tentang bootcamp. Okey, saya nak bagi briefing sikit lagi, nak bagi tahu kepada anda semua apakah itu sebenarnya program Glow. Supaya anda tak faham, anda tak salah faham. Okey, jadi Global Online Workforce adalah merupakan training and mentoring program for qualified Malaysian. Maksudnya untuk rakyat Malaysia yang yang diiktiraf, yang mempunyai kemahiran untuk menjadi seorang digital freelancer. Digital freelancer ni dengan cara memenangi ataupun menang sebahagian international job ataupun project contract di dalam freelance platform ataupun global freelance platform dan earning sustainable income. Jadi program Global Online Workforce ni adalah satu program macam mana yang kawan-kawan kita sebut kat dalam chat ni tadi. Antaranya adalah untuk menjadi seorang digital freelancer. Bagaimana kemahiran yang anda dapat untuk menjadi seorang digital freelancer untuk mencari pekerjaan di dalam platform global. Jadi saya nak mudahkan, senang cerita saya nak mudahkan, nak bagi senang faham daripada definisi Glow tadi. Yang pertama, program Glow ni bukan program menjual produk. Bukan program menjual produk. Kalau siapa kata program Glow ni nak masuk, nak belajar, nak marketing produk, nak jual produk dalam online tu, dalam Shopee ke dalam apa-apa platform sekalipun, maka ini adalah program yang salah untuk anda join. Bukan program menjual produk dan juga bukan program untuk usahawan produk. Kalau anda ada produk, anda ada apa-apa barang sekalipun nak jual dan sebagainya, bukan program Glow tempatnya. Boleh saya katakan terus terang, program Glow bukan mengajar anda untuk jual produk, bukan ajar anda untuk jadi digital marketer, bukan ajar anda untuk jual barang-barang online. Jadi bagaimanakah program Glow ni berfungsi? Apakah fungsi program Glow sebenarnya? Sebenarnya program Global Online Workforce ni adalah program untuk anda menjual digital skill anda. Jadi kalau ada di kalangan jawapan anda tadi, kalau saya baca tadi, ada yang kata untuk menjual servis. Untuk menjual servis betul. Kalau anda untuk menjual produk, salah. Sebab apa? Program Glow bukan program jual produk. Program Glow adalah program menjual digital skills. Jadi saya takut nanti yang datang bootcamp nanti pergi bawa produk, pergi jual produk sana, produk sini, end up dia tengok, rupanya lain macam training ni, bukan apa yang dia nak belajar. Jadi untuk pengetahuan anda, kita tak ada ajar macam nak jual produk. Apa yang kita ajar adalah cara untuk menjual skill. Lebih spesifik kita panggil sebagai menjual digital skill. Digital skill. Jadi apakah digital skill yang kan kita nak jualkan? Yang pertama, kita target antaranya graduan yang berkemahiran. Oleh sebab itulah kita berkolaborasi dengan alumni Universiti Awam untuk mereka bagi alumni ataupun graduan yang berkemahiran daripada mana-mana universiti awam ataupun mana-mana universiti luar negara ke, universiti swasta ke, diploma ke, hatta SPM pun kita terima untuk transformkan diri anda untuk menjadi seorang digital freelancer. Jadi dia tak ada jual produk, dia tak ada kena jual physical produk, contohnya jual makanan ke, jual produk pakaian ke, produk kosmetik ke, tidak. Bukan belajar macam mana nak marketkan produk, tidak. Itu bukan program Glow. Jadi program Glow ni kita nak marketkan digital skill yang kita ada. Untuk marketkan kemahiran yang anda ada. Itu adalah program Glow. Jadi untuk pengetahuan anda, apakah
digital skill yang boleh dijual. Oh, rupanya boleh jual digital skill ni. Boleh. Maksud dijual di sini, kita tawarkan perkhidmatan kita. Contohnya, anda ada kemahiran data entry. Anda jual kemahiran data entry anda kepada klien global dan mereka akan hire anda, mereka akan ambil anda untuk menjadi seorang freelancer. Itulah program Glow sebenarnya. Okey, baiklah. Jadi antara digital skill yang boleh dijual adalah website, IT and software. Seterusnya, data entry, virtual admin dan juga virtual office dan admin. Okey, ini antara kemahiran-kemahiran yang boleh dijual. Seterusnya adalah, kita tengok lagi kat sini, seterusnya adalah sales, marketing and social media. Kepada anda yang ada kemahiran, untuk menggunakan platform social media untuk mempromosikan servis ataupun mempromosikan anda punya skill tersebut, maka anda boleh jual skill sebagai seorang social media marketing, ataupun social media manager. Jadi itulah kemahiran yang boleh dijual. Seterusnya kita tengok writing, content, SEO dan translation. Ada juga yang individu yang ada kemahiran menulis, dia pandai tulis cerpen, dia pandai tulis artikel dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, maka dia menjadi seorang content writer. Jadi selain pada content writer, ada juga translation, iaitu terjemahan pun boleh menjual anda punya digital skill. Dan yang terakhir adalah design, media and architecture. Okey. Jadi di kalangan 5 ni, pada hari ini saya nak tahu mana satukah kemahiran digital yang anda ada untuk anda sertai program Glow. Okey, boleh komen kat ruangan chat. Saya nak anda pilih sekarang di manakah anda punya bidang digital skill yang anda pilih untuk sertai program Glow ni. Okey, Huzain Diak dah komen graphic design. Okey. Okey, Muhammad Bunyamin, okey, ada tapi kurang mahir macam mana? Tak apa, yang penting tahu. Kurang mahir tu kita boleh asah. Yang penting tahu yang anda ada digital skill. Sales, marketing and social media. Okey, lagi Maizatul Akmal, content writing. Okey, lagi boleh komen. Saya nak tengok ada 71 orang dalam ni. Ada yang komen boleh buat virtual office, terbaik. Ada yang boleh buat automasi programming, lagi terbaik. Okey, translator, video editing. Okey. Kalau saya tenaga pengajar macam mana? Tenaga pengajar macam mana tu? Boleh komen. Ya, mesti salah satu kena related dengan digital skill yang ada. Okey. Okey, jadi semua boleh tuan. Kalau semua boleh bahaya ni. Biasa orang kata kalau semua boleh ni, kita takut di scam. Okey. Kena pilih salah satu. Okey. Dah lama tinggal tak apa, yang penting kena tahulah mana satu bidang yang anda nak bekerja. Sebab apa? Anda kena tahu mana satu anda punya kemahiran digital skill untuk anda jual. Okey, macam mana cara nak menjual, apakah platform untuk menjual, semua tu kena anda akan anda akan belajar dekat dalam bootcamp nanti. So malam ni saya nak tanya dulu. Okey. Alright, subscriber lagi, sales and design. Okey. Selebihnya boleh komen. Data entry, sales, marketing. Okey, lagi sebelum saya tahu. Ramai lagi ni. Okey, selebihnya boleh komen virtual assistant, apakah skill yang anda ada. Okey. Okey, jadi untuk pengetahuan anda, kemahiran-kemahiran yang saya tunjuk ni, digital skill ni, kesemua ini anda mestilah ada terlebih dahulu sebelum anda masuk ke dalam bootcamp. Okey, anda kena tahu dulu salah satu daripada 5 kemahiran ni. Bukan semualah kena tahu, macam saya yang cakap tadi, dia boleh buat semua. Maknanya kena pilih salah satu juga. Bila anda ada salah satu skill, maka dalam program Digital Freelance Bootcamp nanti anda akan pilih satu untuk anda fokuskan yang itu yang anda nak buat freelance. Okey. Jadi boleh komen sikit nak tengok apakah kemahiran anda. Lepas ni saya akan bagi borang, anda akan isi tahu apa kemahiran yang anda boleh buat. Sebab nanti kita akan tengok berapa ramai yang boleh buat sales and marketing, berapa ramai yang boleh buat design, berapa ramai yang boleh buat writing, translation. Okey. Ada yang boleh buat government related task. Okey. Lim Yin Piang dia boleh buat office admin. Okey, boleh. Okey. Okay, thank you for the response. Okay, siapa lagi?
Okay, boleh komen. What kind of digital skills yang you guys boleh contribute? Perlu ke kemahiran tu tahap tinggi? Tidak perlu Izma Azmira, cukup sekadar anda tahu nak buat. Okay. Okay. Anda tahu nak buat. Boleh komen kat sini Okay, Ida Ulam Raja ada komen, saya baru duk study. Okay. Tak apa. Kalau tengah belajar pun tak ada masalah. Yang penting kena ada salah satu kemahiran. Cari mana kemahiran yang rasa-rasa anda boleh buat. Nanti dalam training, coach kita akan advise apakah kemahiran yang sesuai untuk anda buat. Berdasarkan anda punya pengalaman kerja lah, anda punya background study anda. Okay. Ada yang boleh buat UI UX design, okay, terbaik. Ada yang boleh buat selling, writing, and social media, okay. Yang lain boleh komen apakah kemahiran yang anda boleh buat. Siapa yang tak tahu, yang belum pasti, alamak, mana satu nak pilih, jangan risau. Sebab apa? Dalam training nanti, anda akan nampak banyak lagi kemahiran-kemahiran digital yang sebenarnya anda boleh jual. Anda boleh promotekan kepada klien di luar sana. Okay, banyak lagi sebenarnya platform, banyak lagi skills yang anda boleh jual. Bukan sekadar 5 ni saja. 5 ni adalah skill yang senang cerita kita boleh concludekan antara yang high demand. Banyak terdapat kerja-kerja secara online. Jadi apa kami nak ajar dalam bootcamp ni nanti, macam mana anda nak dapat kerja dalam bidang digital skill ni nanti. Okay. Jadi saya ulang kepada yang baru masuk dan juga kepada yang mungkin tak perasan tadi, program Glow ni bukan program untuk jual produk, bukan program untuk anda marketingkan produk anda, untuk anda nak lariskan produk anda menggunakan platform-platform online ke, e-commerce ke, bukan. Itu adalah program lain. Okay, program Glow ni adalah untuk anda melariskan digital skills anda, untuk anda bekerja sebagai seorang digital freelancer. Maksudnya anda duduk kat rumah, tak perlu jual produk, tak perlu nak bungkus-bungkus produk, nak post-post produk, tak ada. Ini kerja dia, anda duduk kat rumah, anda dapat email, anda dapat job daripada klien, anda buat dan anda submit, anda dapat payment. Okay, so kerja-kerja macam tu akan diajar di dalam Digital Freelance Bootcamp nanti. Okay. Jadi boleh pilih apakah kemahiran anda. Nanti bila saya bagi borang nanti, saya nak anda isi apakah kemahiran yang anda ada. Okay, seterusnya kita pergi kepada slide ni sikit lagi. Okay, so jadi untuk pengetahuan anda, dalam Glow program ni, anda pun dah melalui fasa di mana anda dah diberi keterangan tentang Glow program, dan dalam bootcamp nanti anda akan onboard ke dalam MDEC platform. Kemudian anda akan menjalani sesi latihan. So sesi latihan ni akan berlaku secara fizikal, bukan online lagi dah. Anda akan jumpa trainer secara berdepan. Anda akan jumpa dengan trainer seorang-seorang nanti dan anda boleh tanya depan-depan apakah yang anda tak faham. Dan seterusnya, lepas dah train, bila anda dah masuk dalam bootcamp nanti, anda boleh cari kerja di dalam platform-platform seperti ini. So kita ada banyak platform kat luar sana yang anda boleh explore dan anda boleh masuk dan boleh dapatkan kerja. Dipanggil sebagai Digital Freelance Marketplace. Okay. So ada yang nak tanya, okay, boleh tanya kat ruangan chat boleh tanya kat ruangan chat, nanti saya akan respon. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Okay, ini salah satu contoh platform yang kami akan tunjuk, tapi bukan semua salah satu platform yang dinamakan sebagai Upwork. Okay, jadi untuk pengetahuan tuan-puan semua, kalau tengok dekat sini okay, kalau tengok dekat sini, dalam platform Upwork ni, dia ada satu kerja. Kerja ni klien bagi. Siapa yang tak nampak boleh zoom sikit. So, klien ni bagi satu kerja. Nama kerja ni adalah looking for a logo for a staffing company. So, klien ni nak cari somebody yang boleh buat logo, yang pandai buat design, yang boleh buat logo, dan harga projek ni $250. Okay, anda pun berminat cakap, sedap ni $250. Kalau dalam bootcamp yang dah dapat 3 kali job macam ni, dah banyak dah. Kan? Boleh cover makan pasembur sebulan. Okay. Jadi untuk pengetahuan anda semua, bila anda tengok, minat lah nak dapat. Lepas tu anda tekan button see more. Bila anda tekan button see more, apa akan jadi? Okay, kita tengok bawah ni, rupanya dekat dalam button see more tu, klien ni suruh submit proposal. So bila submit a proposal, ramai orang di luar sana, termasuklah freelancer yang dah pernah ada account kat dalam Upwork ni, mereka tak tahu macam mana nak buat profile.
Mereka tak tahu macam mana nak tulis cover letter, macam mana nak tentukan masa, duration projek tu berapa lama. Lepas tu harga projek pula berapa ringgit nak letak, berapa dolar nak letak. Lepas tu macam mana nak buat portfolio, apa kena dengan skills. Jadi bila anda tak tahu macam mana nak isi semua benda ni, maka itu sebablah anda masuk ke dalam Digital Freelance Bootcamp. Dalam bootcamp ni kita akan ajar semua ni, macam mana nak buat profile, macam mana nak buat cover letter, portfolio dan sebagainya. Dan semuanya akan di-cover dalam satu modul dipanggil sebagai Basic Digital Freelance Module. Okay. So ada soalan daripada Izma Azmira ni, how soon after completing the course we can already for job taking? Okay. Sebenarnya hari pertama dengan hari kedua anda completekan profile dulu. Hari kedua tu anda dah boleh cari kerja dalam platform. Kan kita ada 7 hari kan? Nanti kita akan tengok tentatif sekejap lagi. Okay, dan masa 7 hari tu, hari pertama, hari kedua, anda join je. Hari kedua tu anda dah boleh cari kerja dalam platform online dah. Okay, dan insyaAllah kalau rezeki anda murah, hari ketiga anda dah boleh dapat kerja. Dan anda complete kan, mungkin hari kelima, hari keenam baru anda submit. Jadi semua tu akan berlaku secara live. Oleh sebab itulah kita minta semua peserta untuk bawa laptop masing-masing. Okay, bawa bawa tablet ke, bawa handphone memang kena bawa. Okay, sebab senang kita nak communicate. Tapi untuk bekerja anda kena ada laptop. Sebab tu dalam grup WhatsApp saya wajibkan peserta untuk bawa laptop. Okay, menarik coach. Ya, memang menarik. Okay, ya. InsyaAllah. Jadi kepada yang rezekinya murah, bila kita buat training, kadang-kadang tu hari keberapa dah ada peserta dapat job. Waktu tu mulalah kawan-kawan ni mula rasa cemburu. Kenapalah aku tak dapat? So kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Sebab memang akan ada yang dapat job nanti insyaAllah. Okay, sebab ada banyak platform ni. Kalau semua sungguh-sungguh buat, insyaAllah boleh dapat. Okay, seterusnya, okay, saya pergi sikit lagi kepada slide ni. Apakah benefit sebagai freelancer? Kenapa kita nak jadikan anda freelancer? Yang pertama, no higher certificate needed. Sebab tadi ada yang tanya, perlu nanti kita akan perlu ke kita ada skill tinggi-tinggi, perlu ke tahap tinggi untuk masuk program ni? Tak perlu. Kena ada tahap tinggi untuk ada kemahiran tu? Tak perlu. Even kalau anda tak ada degree sekalipun, anda still boleh buat the skill. Contohlah anda tak ada degree, tapi anda boleh buat Excel, anda boleh buat design gunakan Canva ke apa, still anda boleh join program ni. Sebab apa? Klien anda tak nak tengok anda punya degree, klien anda tak nak tengok anda punya certificate, sijil ke apa, dia nak tengok kemahiran yang anda boleh buat. Kemudian apa yang best ni, flexible working hour. Okay, walaupun bootcamp ni kita punya masa strict, itu which is 8 pagi sampai ke 10 malam, tapi anda kena ingat, lepas anda ada habis ni, anda akan ada flexible working hour. Anda boleh kerja malam, anda boleh tidur siang, anda boleh tidur malam, anda boleh kerja siang, terpulang. Dan anda boleh bekerja from home. Itu yang paling best, work from home. Dan ada peluang untuk income tambahan and opportunity to earn more. Okay, seterusnya kita tengok apakah freelancer perlukan. Okay, jadi untuk pengetahuan anda perlu ada good internet connection. Okay, jadi siapa yang bawa laptop nanti pada hari Ahad dan pada minggu depan untuk bootcamp, pastikan laptop anda boleh connect wifi. Sebab ada laptop bila bawa ke dalam training, dia tak boleh connect wifi. Ada problem. Mungkin dia punya sistem dia ke, atau dia punya, saya tak tahu apa benda problem kat laptop dia, tapi tak boleh connect wifi. Disarankan untuk anda pergi betulkan dulu. Okay, pergi betulkan dulu anda punya laptop, pastikan boleh connect wifi. Okay, dan seterusnya jangan mengharapkan wifi yang diberikan nanti. Saya nak bagi tahu. Sana ada wifi ke? Ya, ada wifi. Memang ada wifi, kita sediakan wifi di USM, memang ada wifi, insyaAllah wifi laju. Tapi untuk pengetahuan anda, wifi yang disediakan untuk digunakan oleh 100 orang, kemungkinan akan berlaku congestion, ataupun panggil sebagai trafik dia tinggi lah. Dia akan padat-padat, dia macam slow, dia akan jadi slow. Jadi kita sarankan, sebabkan anda nak jadi freelancer, anda kena on anda punya mobile data, anda punya hotspot, anda kena connect kat handphone. Okay, itu salah satu option lah kalau tak ada internet. Wifi memang kami sediakan, tapi kalau tak ada internet, boleh connect ke dalam hotspot anda. Okay, mobile sana kuat tak? InsyaAllah kuat. Saya baru check hari tu, insyaAllah kuat. Okay, apa-apa line sekalipun, sebab dia dah campus lama. Okay, dan student tak ada, student masih bercuti, mungkin internet akan stabil lah. Kalau ramai pakai, mungkin dia tak stabil. Okay.
Okey, lupa saya ada soalan tadi daripada Nurul Hanim. Tuan, setiap orang akan digrupkan ikut bidang-bidang ke? Okey, tidak Nurul Hanim. Setiap orang akan digrupkan mengikut grouping yang pihak MDEC atau pihak pengajar dah tentukan. Untuk yang 5 bidang tu kami perlu nak tahu saja anda ni sebenarnya background bidang apa. Okey, dan pada hari terakhir, hari kedua terakhir, kita ada sesi khas akan anda akan digrupkan oleh bidang-bidang tertentu dan kita akan ada trainer yang khusus dalam bidang tersebut untuk coach ataupun menceritakan tentang journey dalam bidang tersebut. Okey, jadi itu sedikit sebanyaklah saya nak bagi kenapa adanya kami buat bidang tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kat sini, apakah kemahiran, apakah freelancer perlukan average digital skill, tak perlu nak tahap expert sekalipun. Kemudian proper device and equipment, maksudnya anda adalah equipment yang lengkap, contohnya laptop. Siapa yang tak ada laptop, yang ada iPad boleh bawa iPad, yang tak ada iPad ada PC, dia ada CPU dengan monitor, bawa lah CPU monitor tu, kita tak heran. Okey, bawa dalam kereta, bawa baik-baik, bawa kat bootcamp nanti, letaklah pasang PC tu, pasang plug. Okey, seterusnya comfortable and cozy workplace. Okey, jadi untuk comfortable and cozy workplace ni, saya nak minta tuan-puan, siapa yang ada extension plug, mohon bawa sekali. Simpan siap-siap dalam bag luggage tu. Siapa yang dah siap buka bag luggage kan, nak pack-pack barang kan. Okey, siapa ada extension mohon bawa. Tak kisahlah panjang mana, anda bawa saja sebagai backup. Okey, so boleh komen siapa yang ada extension nanti bawa okey. Boleh notekan benda tu. Saya pun akan remind dalam group WhatsApp nanti, siapa ada extension mohon bawa sekali. Pihak penganjur akan sediakan, tapi kalau risaunya tak cukup, harapnya anda pun adalah. Okey. Okey, ada ice breaking nanti. Ya, betul, ada. Ekin Adnan ada ice breaking. Kita akan minta peserta panjat gunung nanti. Tak adalah. Okey. Tak ada panjat gunung. Kita nak pakai kasut sukan jalan-jalan satu USM lah. Kita tengoklah kampus University Science Malaysia ni. Ambil udara luar, tengah-tengah stres, buat kerja kat internet kan. Kita keluarlah jalan-jalan, cari angin kan, picu apa, bercakap dengan pokok ke, okay, ambil gambar ke. InsyaAllah nanti kita ada aktiviti benda tu, kita akan maklumkan pada hari pertama bootcamp. Okay. Alright. So, okay, insyaAllah siapa yang ada extension mohon bawa. Pastikan extension adalah extension yang dicop sirim, bukan extension yang dah hampir rosak. Kita takut nanti tak pasal-pasal jadi short circuit. Pastikan bawa extension yang elok lah. Okay. Berkaitan dengan sport shoe tu nanti saya akan cerita selepas ni. Okay. Seterusnya, okay, untuk pengetahuan anda, Glow program kategori ni ada 2. Hari ni anda join ke dalam bootcamp ni, which is minggu depan nanti, anda sebenarnya berada dalam Glow Aspirasi. Yang bestnya Glow Aspirasi ni, pada asalnya 2 hari training dan 3 bulan mentoring. Tapi bila siapa yang join bootcamp, anda akan dikompreskan daripada 3 bulan mentoring tu kepada 7 hari sahaja. Okay, kepada 7 hari sahaja. Okay, jadi seterusnya, pada awalnya, program Glow ni banyaknya fully online training. Oleh sebab itu, kepada siapa-siapa di kalangan anda yang hadir ke dalam taklimat pada malam ni, yang contohnya tak dapat nak datang ke Penang, tak dapat nak contribute for fully bootcamp ni, saya sarankan anda join yang fully online sahaja. Anda boleh join kat rumah, anda boleh join kat mana-mana, yang penting anda ada internet. Seterusnya, anda join bootcamp. Bootcamp ni pula memang 100% physical, tak melibatkan online langsung. Yang hanya ada online adalah sesi malam ni sahaja, which is sesi taklimat. Okey, jadi siapa yang join bootcamp, mereka akan dapat 7 hari package tu di mana full anda belajar semua. Tapi ada juga yang request, dia naklah training fizikal tapi dia nak juga online. Maka kita ada juga gabungan training hybrid. Sebab itu ada juga peserta yang dia tak nak masuk ke dalam bootcamp, dia masuk hybrid. Yang penting dia ada training fizikal 2 hari. Untuk hybrid training, kita ada 2 hari training. Di mana untuk fully online, dia ada 2 hari training secara online, 3 bulan mentoring ataupun 3 bulan online mentoring. Untuk bootcamp pula, daripada 2 hari online training dan 3 bulan mentoring tadi, dia jadi 7 hari physical training. Sebab itulah ada yang minta tentatif kat dalam grup, saya tak dapat nak bagi. Sebabkan kami di pihak MDEC masih lagi susunkan jadual supaya 7 hari itu anda lengkap training, mentoring and coaching seperti mana peserta yang join fully online. Yang mana join fully online tu, diorang kena completekan masa 3 bulan. Tapi anda yang 7 hari bootcamp ni, anda dah complete semua dah dalam tu. Dan kepada yang tak dapat nak join
fully online, dia nak join, tak dapat join bootcamp, dia nak join hybrid, 2 hari juga training tapi secara fizikal. Okay, hybrid ni anda boleh lupakan lah sebab apa, anda semua peserta bootcamp. Okay, seterusnya kita tengok apakah basic digital freelance module. Okay, siapa nak screenshot, saya nak anda screenshot sekarang. Kalau anda nak tahu apa yang akan anda belajar, inilah modul-modul yang akan anda belajar. Okay, boleh screenshot sekarang. Okay, boleh screenshot sekarang. Nanti anda akan nampak, okay, rupanya daripada hari pertama sampai hari ke-10, hari pertama sampai hari ke-7, benda ni rupanya anda akan belajar. Okay. Okay, dah screenshot, saya teruskan. Okay, jadi ni saya skip lah, ni tak ada apa. Okay, berkaitan dengan bootcamp ni, mungkin ramai dah tahu, iaitu program 7 hari, ada allowance kita sediakan dan juga face-to-face training. Untuk allowance ni, anda kena faham, kami bukan bagi sewaktu anda berada di Penang, tapi kami akan bagi selepas anda tamat ke 7 hari dan anda lengkap ke semua kriteria yang telah ditentukan. Apakah kriterianya? Nanti di Penang pada hari Isnin, saya akan ceritakan sewaktu taklimat sebelum bootcamp bermula, saya akan ceritakan. Okey? Okey, ini saya teruskan, tak ada apa. Okey, jadi ini adalah tentatif kepada program yang akan berlangsung selama 7 hari minggu depan. Jadi kepada yang nak tahu apakah yang akan anda belajar hari pertama sampai hari ke-7, ini adalah sedikit sebanyak. Jadi kan tadi anda ada screenshot modul kan. Jadi anda dah nampak dah modul, training modul 1 hingga 2. Maknanya hari pertama nanti anda akan belajar modul 1 hingga modul 2. Hari kedua anda akan belajar training modul 3 dan modul 4. So anda boleh screenshot yang ini juga untuk simpanan anda supaya anda tahu. Jadi antara day 1 sampai day 7, okay, ada beberapa hari yang akan ada sesi secara sesi fizikal ataupun kita akan ada sesi yang akan berlarutan sehingga jam 10 malam. Okay, complete tentatif insya-Allah saya akan cuba bagi pada hari Sabtu ataupun hari Jumaat. Kita akan bagi dekat dalam grup WhatsApp. Saya harap semua anda boleh tengok dan boleh baca lah. Di mana anda boleh tahulah bila start. Boleh saya katakan untuk setiap hari training akan bermula jam 8 pagi. 8 pagi anda datang, 9 pagi start training. Okay, 8 pagi tu akan ada sesi sesi macam-macam sesi lah kita akan buat 8 pagi tu, breakfast, kita ada sesi pengenalan dan sebagainya, ice breaking dan sebagainya. Lepas tu baru kita akan start training jam 9 pagi. Okey, itu sedikit sebanyaklah waktu yang akan anda peruntukkan sepanjang anda berada di Penang nanti. Okey. Seterusnya, okey, ni tak apa, ni saya dah cover dulu. Okey, di mana saya nak anda tahu yang program ini kita hanya berikan ataupun kita buka kepada individu berumur 21 hingga 60 tahun. Jadi anda kena expect yang datang ni bukan orang tua-tua je ataupun orang muda-muda saja, semuanya bercampur. Okey, untuk pengetahuan anda, 50% daripada penyertaan bootcamp ni adalah yang berumur 21 hingga umur 30 tahun. 50% lebih kurang. Manakala lagi 50% adalah umur 30 tahun sehingga umur 60 tahun. Jadi ada separuh-separuh lah. Jadi anda kena tahu yang mana muda-muda kena tahu ada golongan yang dewasa ataupun golongan-golongan otai kat dalam training nanti. Manakala golongan-golongan dewasa, anda kena tahu yang ada golongan muda juga yang sangat-sangat muda, mungkin pangkat anak bagi anda yang akan join sekali bootcamp. Jadi mungkin akan satu grup sekali ke, satu bilik ke, kita tak tahu. Nanti benda tu nanti anda akan tahu sewaktu di Penang nanti. Dan seterusnya anda perlu bawa laptop ataupun iPad atau iPad, tablet. Seterusnya anda ada personal bank account, tak boleh pakai bank account orang lain. Ini adalah untuk tujuan pembayaran allowance. Seterusnya, mempunyai kemahiran bahasa Inggeris yang bagus ataupun tahap sederhana lah. Ini tujuannya untuk anda menulis cover letter, proposal dan sebagainya. Dan yang paling penting, okay, kriteria yang seterusnya, anda kenalah committed berikan kerjasama anda sepanjang 7 hari nanti di Penang. Okay, jadi untuk pengetahuan anda, pendaftaran peserta bermula pada jam 10 pagi hingga 4 petang pada hari Ahad, iaitu pada 11 September nanti. Bila anda masuk 11 September, anda datang 11 September, siapa yang travel daripada mana-mana negeri kan, okey, 10 pagi sampai 4 petang adalah waktu pendaftaran. Siapa yang datang lewat daripada tu, mohon maklumkan dalam WhatsApp group. Nanti kita punya bootcamp manager akan pantau. Kalau ada mereka berada di tempat kejadian, mereka akan bagi kunci lah. Okey, ini untuk daftar ke dalam hostel ataupun asrama yang disediakan.
Seterusnya sesi bootcamp pada 12 September sampai 18 September pada jam 8 pagi hingga 10 malam, dan majlis penutupan adalah pada jam 12 tengah hari pada hari Ahad. Okey, di mana pada majlis penutupan semua peserta anda kena berpakaian serba hitam kalau boleh. Kalau lelaki tu pakailah t-shirt hitam macam saya pakai ni kan, t-shirt hitam berkola ke, ada logo-logo sikit tak apa. Yang penting dia warna gelap, warna hitam. Perempuan pun sama. Okey, kita nak semua biar satu seragam lah, semua satu warna. Okey, manakala pada jam 1 hingga 5 petang pada hari Ahad, pendaftaran keluar peserta. Di mana anda semua boleh daftar keluar selepas habis bootcamp. Jadi kita bukan hotel, dia hostel. Jadi anda dah habis, tu baru pack barang. Okay, pagi-pagi tu tak payah kemas-kemas barang lagi. Habis je makan tengah hari nanti, barulah balik ke hostel, pack barang. Sebelum jam 5 anda kena check out lah. Siapa yang nak naik bas ke, nak nak balik, naik flight ke ataupun nak berjalan ke, pastikan selepas anda check out pada hari Ahad. Okay? Okay, baiklah. Jadi itu sahaja. Okay, saya buka sesi soal jawab. Siapa yang ada sebarang persoalan, boleh tanya kat ruangan chat. Okay. So, saya jawab soalan-soalan yang terkendala tadi. Okay. Daripada Ikin Adnan, kena bawa sport shoe tak untuk aktiviti dadah yang dikatakan? Okay. Saya sarankan sepanjang bootcamp ni, anda pakai sport shoe ataupun anda pakai walking shoe. Okay, kasut yang bertutup. Sebab memang tu syarat dia. Anda kena pakai kasut yang bertutup. Selipar ataupun sandal elakkanlah. Sebab apa? Anda kena berjalan daripada hostel nak ke bootcamp ni. Anda kena naik tangga, anda kena jalan kaki lima dan sebagainya. Ya, okay, risaunya nanti takut sakit kaki kalau nak berjalan. Dia tak jauh, tapi perlukan anda berjalan kaki. Disarankan pakai sport shoe ataupun walking shoe lah. Okay. Jadi kalau untuk riadah tu, kenalah bawa satu sepasang baju. Memang akan ada insyaAllah sesi riadah. Bukan sesi berat-berat heavy, naik gunung ke, tak ada. Okay. Mungkin sesi walking saja ataupun ambil angin saja. Kita akan buat sesi senaman ringan ke apa ke. Boleh berpakaian sukan. Maksudnya pakai pakaian yang kemas, seluar track dan sebagainya boleh bawa jugalah untuk bootcamp nanti. Okay, tuan saya pakai OKU. Pakai OKU. Okay, yang mana tak mampu tak perlu buat. Kita tak paksa. Okay, kita tak paksa. Okay. Okay, seterusnya. Nanti kami akan ditempatkan di college student dorm atau bilik kongsi. Okay, Afif Saifuz Zaman. Lepas ni saya akan bagi satu borang. Saya nak minta anda respon dalam borang tersebut. Anda perlukan tidak kediaman di hostel yang disediakan. Kalau ya, anda respon ya. Kalau tidak, anda respon tidak. Okey, di mana untuk pengetahuan anda, setiap daripada peserta ni kami ada sediakan tempat tinggal, hostel di USM, okey, hostel biasa je, iaitu kongsi 2 orang dan dia bersifat dorm. Di mana dia bersifat dormitory lah, which is dia bukan toilet dalam bilik, toilet semua kat satu floor, dia kongsi toilet dengan satu floor lah. Jadi dia toilet tu semua di luar. Ada gambarnya dalam form nanti, anda boleh isi dan anda boleh tengok gambarnya nanti. Okey. Daripada Izma Azmira, selepas 7 hari completion, ada tak soalan ataupun masalah yang boleh ditanya? Boleh, nanti boleh tanya kat dalam grup WhatsApp. Kita akan ada trainer yang akan membantu. Okey, kita Coach Warren kita dah reply. Okey, Isnin 12 bulan saya akan sampai tuan. Okey, kalau boleh sampai awal Haslin Sharif sampai sebelum jam 9. Sebab kita nak bahagikan kumpulan, kita nak bagi sama rata. Dan kita juga nak ada sesi briefing. Sebelum peserta start bootcamp, memang akan ada briefing. Semua orang kena tahulah rules dekat dalam bootcamp ni nanti. Okay. Dia akan, Nurul Hamizah boleh nanti explain dengan adminnya. Boleh contact Coach Warren atau Coach Yami untuk explain. Okay, etika pemakaian dalam kelas macam mana? Okay, untuk pengetahuan, pakaian casual. Okay, smart casual ke, boleh pakai baju yang kemas lah. Kalau lelaki, pakai t-shirt ke, nak pakai round neck pun boleh, tak ada masalah. Yang penting pakaian yang tidak menjolok mata lah. Seluar pendek tak dibenarkan, pakai seluar panjang. Jeans ke apa, pakailah, tak kisah. Kita bukan universiti kan. Okay, pakai seluar yang selesa lah kalau boleh. Sebab nanti anda akan ada aktiviti, mungkin aktiviti duduk atas lantai ke, ataupun ada aktiviti duduk kat sudut-sudut bangunan ke, nanti pakai seluar yang selesa. Okey, itu yang paling penting. Okey, Muhammad Hafiz Abu Samad, ada kawan nak join, masih open for intake ke? Okey, untuk pengetahuan,
up until today kita ada 109 permohonan. 109 ni 9 orang kita simpan sebagai reserve. Sepanjang minggu ni kalau ada yang keluar maka kita akan bagi masuk. Okey. Jadi untuk pengetahuan kita masih lagi buka tapi dia reserve lah. Dia belum confirm join. Kita akan confirmkan nama mereka untuk join hari Sabtu nanti. Boleh jadi mereka tak dapat join ataupun boleh jadi mereka dapat join. Itu sahaja. Okey, apa-apa pun boleh contact dengan bootcamp manager. Kita ada Coach Warren dengan Coach Yami. Okey, seterusnya baju hitam, tudung, color apa-apa boleh ke? Ada warna kod. Okey. Untuk pakaian sepanjang bootcamp tak ada apa-apa kod. Boleh je pakai, yang penting tidak menjolok mata dan pakaian yang casual lah, pakaian kemas lah, lelaki dan perempuan. Tak ada kod color lah, bolehlah pakai apa-apa nak pakai kecuali pada hari terakhir pakaian serba hitam. Serba gelap lah. Orang perempuan ni tak semestinya ke tudung hitam betul. Kalau tuan-tuan tudung tu ada warna hitam-hitam sikit ataupun baju warna hitam ke apa, terpulang. Yang penting nampak satu tema tu nampak macam warna hitam je semua. Okey. Okey, kalau ni bagus Muhammad Zulfanya soalan, kalau check-in 11 September ada tempat makan minum yang dekat dengan hostel. Okey. Saya tak pasti, nanti kita boleh tanya kepada pihak USM. Saya tak pasti Encik Kashfi ada ke tidak dalam ni. Tapi setahu saya ada kedai makan. Memang ada kedai makan yang berhampiran. Jadi insya-Allah nanti kita akan sediakan satu deck, satu deck dekat dalam ni, info pack lah, dia panggil info pack untuk semua peserta. Kita akan bagi map sekali kat mana kedai makan berhampiran. Kalau nak pergi kedai makan tu jauh mana dan sebagainya, kita akan siapkan. InsyaAllah kita akan bagi pada hari Sabtu atau Jumaat nanti. Dalam grup WhatsApp. Cik Aziz. Ya saya. Ada Encik Kashfi. Saya respon sikit lah. Untuk first day waktu pendaftaran tu, di bawah bangunan hostel tu pun ada sebenarnya kita dah minta kerjasama pihak cafeteria untuk buka lah. Dan betul juga ada juga macam untuk Foodpanda dengan Grab pun memang mudah. So kalau nak makan sekitar tu pun memang ada. So insyaAllah banyaklah tempat untuk makan ni. Okey. Jadi Encik Muhammad Kashfi kita ni adalah wakil daripada USM. Beliau menguruskan nanti penempatan peserta di sana. Jadi dia pun Encik Kashfi kita dah respon, ada kedai makan ataupun adalah Foodpanda pun ada dekat situ. Even dekat dalam hostel tu nanti pun ada cafeteria yang akan dibuka. InsyaAllah. Okey, masih apa dia lagi? Paling dekat Zubaidah lah, kalau nak makan nasi kandang tu ada working distance. Ada dekat Siti Zubaidah punya tu nasi kandang yang tepi tu. Zubaidah depan BTSP tu. Okey. Ada saya nampak hari tu. Boleh pergi situ. Dalam USM. Okey. Tak apa, nanti kami akan sediakan info pack lah. Kita akan bagi map kat mana tuan-puan nak berjalan. Sebab ada mungkin first time sampai USM. Saya boleh anggapkan ramai yang first time sampai. Okey. Skirt atau kain tak boleh pakai ke? Boleh. Okey, kira-kira boleh. Cumanya labuh lah. Okey, yang labuh. Okey. Peserta akan dapat allowance ke? Okey, Afif Saiful Zaman bagi tahu. Okey, peserta akan dapat allowance bila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tu maksud je kalau anda attend semua training yang kita buat sepanjang bootcamp ni, sepanjang 7 hari tu anda join semua, maka anda layak dapat amount allowance yang disediakan. Okey, boleh saya katakan total allowance setiap peserta boleh dapat total up to RM1,350. Ni saya bagi tu siap-siap. RM1,350. Untuk 7 hari tu anda boleh dapat up to RM1,350 dengan syarat anda memenuhi beberapa kriteria. Kalau anda tak penuh semua kriteria, mungkin anda akan dapat 500 saja atau akan dapat 800 saja. So amount tu nanti hari pertama bootcamp saya akan explain. Tapi insya-Allah semua orang layak dapat allowance bila anda follow kriteria ataupun anda ikut semua aktiviti bootcamp yang dilaksanakan. Tapi bukan dapat terus Encik Afif bukan dapat terus habis hari Ahad tu dapat segitu dapat allowance, tak. Allowance kami akan proses dan semuanya akan melalui sistem MDEC dan kita akan transfer ke dalam account bank anda. Sebab itu kita perlukan anda punya personal bank account. Okey? Okey, baiklah. Okey, jadi apa lagi soalan? Okey, kalau yang naik kereta ada tempat parking kan? Okey, Haslin Sharif tanya soalan. Mungkin Cik Kashfi boleh respon kot kalau untuk dari segi parking kereta.
Okey, untuk parking kita dah minta untuk update nombor plate kenderaan masing-masing, dan kebetulan program ni kita buat sebelum student baru ataupun senior yang lama mendaftar. So insyaAllah parking dia tak ada masalah lah. Cuma kalau boleh kita minta boleh maklumkan kepada kami nombor plate masing-masing untuk kita daftarkan dengan Jabatan Keselamatan lah, supaya tuan-tuan dan perempuan tak disaman nanti. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Kashfi. Okey, sebenarnya untuk yang itu Cik Kashfi, mereka nanti akan isi borang, dalam tu akan kami minta nombor plate kenderaan terus. Okey. Okey, lepas ni nanti habis taklimat ni saya akan bagi borang untuk mereka isi. Lepas tu saya akan terus pas ke pihak USM lah untuk proses selanjutnya. Okey, seterusnya okey. Nasi kandar Subaidah murah, sedap. Okey, ada yang dah tahu ni, Wan Zuraida ni. Okey, terima kasih. Boleh kongsilah siapa yang tahu pasal USM kedai-kedai makan berhampiran. Kongsi-kongsilah dalam WhatsApp group tu, ramah-ramah sikit bagi tahu, sebab saya nampak ada yang dah buat carpool nak naik kereta daripada mana kan. Okey, bekerjasama, ramah-ramah tanya PM ke, nak buat group lain asing pun boleh. Buat group lain nak travel sama-sama ni, nak gerak sekali ke apa ke. Okey, boleh buat group lain. Okey, tapi kena dengan announcement, sebarang announcement saya akan bagi dalam WhatsApp group saja. Okey. Kalau kita nak stay luar, ada ke hotel dekat dengan USM Homestay Dayang Zarina? Okey, insya-Allah untuk list homestay ataupun hotel terdekat ni, saya sarankan untuk anda search kat dalam Google lah kot, ataupun buat carian sendiri. Kami kalau nak suggest pun takutnya nanti yelah, biasa sekarang takut cepat penuh, atau nak untuk 9 hari tu tak tahu pula bajet Cik Dayang Zarina kita berapa banyak kan. Jadi saya suggestkan cari sendiri. Kalau nak bagi list, insya-Allah dalam grup WhatsApp nanti mintalah siapa-siapa yang tahu mana-mana venue berhampiran, boleh kongsikan juga. Okey, kami pun boleh kongsikan sikit sebanyak lah, tapi kami tak boleh kongsikan secara detail lah, sebab saya pun tak berapa tahu. Kalau ada yang lain yang tahu, boleh kongsikan juga. Kan Cik Kashwi ada tahu mana-mana lokasi yang berhampiran ke? Okay, kalau untuk yang paling dekat, U-Hotel lah. U-Hotel yang berdepan dengan dekat Sungai Dua, dekat dengan Lotus tu, dengan dekat Intesco lama tu kan. Lepas tu ada landed tu saya ingat agak mahal sikit lah. Kalaupun ada lagi macam rumah tumpangan tu, ada area and grade lodging dekat dengan Taman Brown, Taman Sadun. Itu yang paling dekat lah. Boleh. Nanti Cik Kashwi boleh WhatsApp saya nanti, saya akan sharekan dengan peserta nanti. Boleh. Satu atas yang belakang tu pun boleh cuba lah nanti. Okey, boleh. Okey. Fikir anda masa program nanti berapa kali akan balik ke dom je, nak sembah baju, nak bawa atau aktiviti pagi tu malam. Okey, tak apa. Pasal benda tu semua detail tentatif hari pertama kita akan maklumkan. Jangan risau. Okey, saya takkan cerita sekarang lah, sebab tentatif pun kita tak finalizekan lagi. Okey. So Kistila ada soalan ke? Boleh post kat dalam ni, chat saya boleh baca supaya saya ada record kat sini. Okey, session bus ke USM dekat saja. Okey. Okey, bootcamp location nanti saya akan maklumkan. Kita akan bagi dalam info pack kat mana location exactly tempat dia dan kat mana tempat nak daftar sewaktu check-in nanti. Kita akan maklumkan dalam info pack. Kami akan bagi pada hari Jumaat dan hari Sabtu nanti. Okey. So solat Zuhur dan Asar di dom ke? Okey, Norma Syuib solat Zuhur dan Asar akan dibuat di Dewan Bootcamp. Kita ada surau kat situ. Nanti kepada yang perempuan boleh bawa telekong siap-siap lah. Siapa yang lelaki boleh bawakan plakat lah, kepada yang selalu pakaikan plakat nak sembahyang kan. Okey, boleh get ready. Tak apa, yang tu semua kita akan brief sewaktu pagi hari Isnin nanti. Okey. Hari Ahad tu ada tempat untuk rehat ke selain dalam bilik hostel? Roy Abdul Okey, setahu saya tempat terbaik untuk rehat adalah bilik lah. Memang tak ada tempat rehat lain. Kalau nak rehat tempat lain, boleh jalan-jalan satu USM. InsyaAllah kampus tu dibuka untuk anda berjalan mana-mana. Okey. Okey, kelas 7 hari non-stop start 8 ke 10 malam ke ada masa rehat. Okey, kepada Khairun Yusof, ada masa rehat. Cumanya rehat yang kami sediakan ini rehat-rehat yang wajib lah. Makan tengah hari, minum petang, makan tengah makan malam. Ada waktu rehat insya-Allah. Dan waktu tidur kita tak kacau lah. Kecuali kalau anda ada klien yang kacau anda. Masuk klien tu contohnya dah dapat job daripada US anda kena ingat
pukul 2 pagi kita, 2 petang mereka. Waktu tu kalau anda dapat dikacau oleh klien, anda kena entertain lah, kena balas lah klien punya request. Sebab tu saya minta tadi peserta kena committed dalam program ni nanti. Okey. Okey, kejap Nur Jannah, program dulu ni hanya dipilih saja fizikal. Buat masa sekarang ni untuk bootcamp 7 hari hanya dipilih sahaja dalam Malaysia untuk tahun ni. Di negeri lain kita tak pasti. Yang mungkin ada dekat negeri lain 2 hari saja fizikal. Yang bootcamp memang hanya dipilih sahaja. Sebab pihak USM sudi menjadi tuan rumah dan insya-Allah kat sini saja kita buat. Mungkin kalau tahun depan ada, kita tak tahu. Tapi untuk tahun ni yang kita akan buat di Penang, di USM. Okey. Okey, Edah Ulam Raja tanya, tuan dari kelas ke Dom jauh tak? Sebab saya OKU. Okey. Cik Kashfi boleh respon sikit kot, berapa jauh daripada Dom nak ke bootcamp punya dewan ni? Okey, untuk makluman, hostel kita akan tempatkan di Cahaya Gemilang. So Cahaya Gemilang ni antara hostel yang paling dekat lah dengan hall untuk tempat kita akan berkursus nanti. Cuma dia agak berbukit dan memang walking distance. Memandangkan keadaan puan, saya cadangkan kalau boleh tu berkenderaan jugalah. Dia agak berbukit jugalah, kecuali kalau ada kawan-kawan yang sudi bantu, saya rasa okey, tak ada masalah. Cuma kalau yelah walking distance tu tak sampai lebih kurang dalam 700 meter, tapi cuma dia berbukit sikit. Tu respon awal lah. Naik motor pun boleh. Okey. Alright, baik. Saya menjawab ni Puan Edah Ulam Raja. Okey. Terima kasih kepada anda respon. Okey, Dom nanti dapat kunci. Okey, ya betul. Dari Dom boleh drive ke kelas? Boleh. Okey, untuk kaki tangan kerajaan, okey, untuk surat jemputan saya dah bagi link tadi. Dan insya-Allah kami akan tunggu respon daripada pihak alumni Universiti Awam, Majlis Alumni Universiti Awam. Nanti kita akan tengoklah respon daripada situ. Once dah ada, kita akan terus email. Okey? Okey. Satu bilik 2 orang ya. Okey. Jadi untuk seterusnya, okey, ada soalan lain? Kalau ada soalan lain yang bukan berkaitan dengan fasiliti ke apa ni, kalau fasiliti memang banyaklah soalan yang tuan-puan nak tanya kan. Okey, sebenarnya semua ni kalau nak tahu memang insya-Allah akan kita akan jawablah. Sebanyak ada yang kita akan jawab pada hari Sabtu dan ada kita akan jawab dari masa ke semasa. Kalau ada yang terlepaskan, boleh tanya kat dalam WhatsApp group. Okey. Tapi apa yang saya nak finalisekan kat sini berkaitan dengan kehadiran anda, kefahaman anda tentang program Glow itu sendiri. Okey, bukan program menjual produk ataupun mempromosikan produk dalam platform online, tapi program Glow adalah program untuk menjual kemahiran digital skills yang anda ada untuk menjadi seorang digital freelancer. Okey, jadi selebihnya daripada itu nanti kalau ada sebarang soalan, anda boleh tanya dekat dalam WhatsApp group. Okay, jadi untuk yang terakhir pada hari ini, okey, ini adalah kalau anda tengok sekarang ni kat skrin saya adalah surat jemputan. Kalau siapa yang belum isi yang nak surat jemputan yang ini berdasarkan request. Saya tak akan buat untuk semua orang. Yang ini pihak Majlis Alumni Universiti Awam yang akan buat. Mereka akan bagi surat jemputan ni kepada siapa yang isi sahaja borang ini. Boleh tengok dalam WhatsApp group balik kat mana link ni tadi. Okey. Dan apa yang saya nak minta anda isi pada hari ini, pada sesi taklimat pada malam ini adalah yang ini iaitu detail peserta bootcamp. Saya nak anda isi nama penuh, nama waris, nama telefon, alamat rumah, alamat surat menyurat, isi semua. Lepas anda isi, saya nak anda submit. Okey, selepas anda submit, itu menunjukkan yang anda dah betul-betul serius nak join ke dalam bootcamp. Walaupun ada 70 lebih, ada lagi ramai tak dapat join malam ni, saya akan tetap sharekan link ni juga ke dalam WhatsApp group. Okey, so boleh isi, okey, boleh isi link tersebut. Saya akan bagi link ini kat dalam WhatsApp group. Okey, saya akan bagi link ni kat dalam WhatsApp group. Okey, boleh buka WhatsApp group semua. Okay, boleh buka WhatsApp group, saya akan post kat dalam tu. Okay, kalau siapa tak boleh klik dan sebagainya, boleh maklumkan.
Okay. So kita dah pun 9.43, saya tak nak ambil masa lama. Okay, jadi insyaAllah jika ada sebarang soalan yang tak ada kena-mengena, okay, yang saya tak sentuh lagi pada malam ni, ataupun yang tak sempat saya nak cover pada malam ni, anda boleh tanya terus kat WhatsApp group. Saya sarankan tanya kat WhatsApp group terus, sebab jangan tanya personal, sebab bila anda tanya kat WhatsApp group, maknanya kalau ada peserta lain nak tanya, mereka dah terjawab soalan tu. Jadi lagi mudah untuk anda tanya dekat dalam WhatsApp group. Jadi saya nak anda isi form yang saya bagi tadi. Selepas anda isi, anda submit, dan daripada situ kita akan tengoklah berapa ramai peserta yang nak duduk asrama, ataupun yang nak duduk di luar, ataupun yang nak duduk di tempat-tempat selain daripada hostel yang disediakan. Dan kepada anda yang bawa kenderaan, anda boleh pilih, bukan pilih, anda boleh letak anda punya nombor plate kenderaan sebagai rekod keselamatan oleh pihak USM. Okey, kena letak siapa yang bawa kereta nanti. Okey, siapa yang tak bercadang nak buat kereta ke, yang bercadang nak buat kereta, isi saja. Selanjutnya isi saja untuk memudahkan. Dan pada masa yang sama, kalau anda nak ubah anda punya apa maklumat yang anda isi, boleh klik pada link yang sama juga, nanti anda boleh ubah balik apa yang anda dah isi. Okey, boleh ubah apa benda yang anda dah isi tadi, maklumat-maklumat yang anda dah isi tu anda boleh ubah. Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk kita punya taklimat pada malam ni. Macam saya kata tadi, saya tak nak ambil masa yang panjang, dan insyaAllah kita akan berjumpa secara fizikal pada hari Ahad nanti. Dan insyaAllah kepada anda yang nak tahu lebih lanjut, ada soalan-soalan yang tak terjawab pada malam ni, boleh tanya terus kat dalam WhatsApp group. Okey, jadi insyaAllah kita bersurailah untuk yang malam ni. Kita akan jumpa pada hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, terima kasih semua. Anda boleh left group ini, ataupun anda boleh biarkan je ataupun isi terus orang yang telah kami bagi tadi.